Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Ciri Ulang Kaji Ekspres Matematik PT3. Kita sambung belajar bab yang ke-13 iaitu kebarangkalian mudah untuk Matematik KSSM tingkatan 2. Ulang kaji tentang kebarangkalian mudah. Untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian mudah, kita lihat 3 contoh situasi ini. Kita akan kenal pasti adakah situasi ini merupakan situasi yang mungkin berlaku, pasti berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Yang pertama, cuaca esok diramalkan hujan. Ramalan hujan berlaku atau tidak berlaku besok tidak dapat tentukan dengan pasti. Jadi ini kita katakan sebagai mungkin berlaku. Yang kedua, B, pilih seorang murid perempuan daripada pasukan pandu puteri untuk permainan bola jaring. Jadi daripada pasukan pandu puteri merupakan pasukan yang terdiri daripada semuanya murid perempuan. Jadi untuk mengambil murid perempuan daripada pasukan ini, ia adalah pasti berlaku. Yang seterusnya, C, kemungkinan sebiji guli berwarna hitam diambil dari kotak yang mengandungi 3 biji guli biru dan 7 biji guli merah. Oleh kerana di dalam kotak tersebut hanya ada guli biru dan guli merah, jadi untuk mengambil guli hitam tidak mungkin berlaku. Jadi untuk situasi yang ketiga ini adalah tidak mungkin. Inilah situasi yang dikatakan sebagai kebarangkalian. Jadi kebarangkalian ini bermaksud ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan, perpuluhan ataupun peratusan. Jadi nilai kebarangkalian itu ialah terletak di antara sifar ataupun kosong dan juga satu. Di mana sifar ini merujuk kepada peristiwa di mana tidak mungkin berlaku. Pasti tidak berlaku. Manakala nilai satu ini merujuk kepada peristiwa yang pasti akan berlaku. Nilai-nilai kebarangkalian ini boleh juga ditulis dalam bentuk yang lain, umpamanya bentuk pecahan. Jadi kosong ini dalam bentuk pecahan ialah 0/1. Satu ini dalam bentuk pecahan 1/1 ataupun bersamaan dengan 1. Dalam bentuk perpuluhan pula, kosong ini merujuk kepada 0.00 ataupun satu ini nilainya adalah 1.00. Dalam bentuk peratusan pula, kosong ialah 0%, manakala satu ini ialah 100%. 100%. Jenis-jenis kebarangkalian yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama ialah kebarangkalian eksperimen. Apakah yang dikatakan sebagai kebarangkalian eksperimen? Ia ialah kebarangkalian yang dikira berdasarkan data daripada eksperimen sebenar, iaitu daripada eksperimen yang dijalankan, data itu dicatat, daripada situ kita boleh kira nilai kebarangkalian. Yang kedua ialah kebarangkalian teori. Ini bermaksud nilai kebarangkalian yang dikira berdasarkan teori ataupun formula dan kita boleh agak ataupun kita anggarkan kesudahan yang mungkin. Itu ialah kebarangkalian teori. Yang ketiga, kebarangkalian peristiwa pelengkap bermaksud nilai kebarangkalian yang dikira adalah selain daripada peristiwa yang dinyatakan. Dan yang terakhir, kita akan lihat dan kita akan belajar bagaimanakah yang dikatakan sebagai kebarangkalian mudah, iaitu bagaimana kaedah menyelesaikan pelbagai situasi yang mana maklumat kebarangkalian dan maklumat lain dinyatakan. Maklumat ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebarangkalian. Yang pertama, kita belajar dengan lebih jelas tentang kebarangkalian eksperimen. Kebarangkalian eksperimen bermaksud kebarangkalian yang diperolehi melalui satu eksperimen. Eksperimen ini dilakukan secara berulang kali
di mana peristiwa yang terhasil dicatatkan dan ditulis dalam jadual kekerapan ini. Daripada sini, kita boleh mengira nilai kebarangkalian bagi suatu peristiwa. Cara mengira kebarangkalian eksperimen ini ialah kegarapan berlakunya suatu peristiwa dibahagikan dengan bilangan cubaan. Kita lihat dahulu contoh yang pertama. Jadual menunjukkan kesudahan yang diperolehi Nash dalam satu eksperimen melambung duit shilling sebanyak 150 kali. Ini bermaksud bilangan cubaannya adalah 150. Ini ialah kesudahannya. Cari nilai kebarangkalian bagi gambar yang diperolehi. Jadi nilai kebarangkalian bagi gambar, kita boleh kira dengan cara kekerapan berlakunya peristiwa untuk mendapat gambar ialah 65 kali dibahagikan dengan bilangan cubaan tadi ialah 150. Jadi apabila diringkaskan, kita akan dapat 13/30 nilai kebarangkalian eksperimen ini. Yang kedua, nilai kebarangkalian bagi gambar tidak diperoleh. Bagi gambar tidak diperoleh bermaksud dapat angka. Jadi kebarangkalian untuk dapat angka ialah peristiwa kekerapan berlakunya peristiwa mendapat angka 85 dibahagikan dengan bilangan cubaan 150 dan apabila diringkaskan kita akan dapat 17/30. Ini ialah nilai kebarangkalian bagi bukan gambar iaitu angka. Kita lihat pula contoh yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan bilangan peserta daripada 4 buah rumah sukan dalam acara merentas desa. Jika seorang peserta dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa peserta itu terdiri daripada yang pertama, rumah hijau. Jadi peristiwa mendapat rumah hijau telah dicatatkan bilangannya ialah seramai 306 orang. Jadi untuk mengira kebarangkalian peristiwa mendapat rumah hijau iaitu nilai bilangan kekerapan berlakunya peristiwa ini dicatatkan 306 dibahagikan dengan bilangan cubaan. Bilangan cubaan ini tidak dinyatakan, namun kita boleh dapatkan dengan cara mengira jumlah kali bilangan yang dicatatkan dalam jadual ini. Tambahkan semua akan dapat 940. Jadi kebarangkalian rumah hijau ialah 306 dibahagikan dengan bilangan cubaan 940. Lainnya apabila dipermudahkan akan mendapat 153 perkali dengan 470. Begitu juga untuk soalan-soalan yang lain, cara mengira kebarangkalian rumah merah, rumah hijau, kita boleh gunakan kaedah yang sama. Yang kedua ialah kebarangkalian teori. Kebarangkalian teori bermaksud nilai kebarangkalian yang boleh dinamarkan dan dikira dengan cara menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Semua kesudahan yang mungkin ini dikenali sebagai ruang sampel dan menggunakan simbol S. Yang berikutnya pula ialah peristiwa. Peristiwa bermaksud set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Jadi untuk mengira nilai kebarangkalian teori ini, kita boleh lihat kepada bilangan suatu peristiwa itu berlaku dibahagikan dengan bilangan kesudahan yang mungkin. Sebagai contoh, kebarangkalian peristiwa A. Contohnya, peristiwa mendapat nombor genap. A ialah peristiwa mendapat nombor genap. Jadi di sini kita boleh kira bilangan unsur bagi set A dibahagikan dengan bilangan unsur bagi ruang sampel. Jadi kita akan mendapat nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian ini adalah sentiasa di antara 0 dan juga 1. Kita lihat kepada contoh eksperimen, iaitu eksperimen lambungan sebiji dadu sebanyak 1 kali, di mana kita boleh meramalkan semua kesudahan yang mungkin, iaitu ruang sampel menggunakan simbol S. Ruang sampelnya ialah semua kesudahan yang mungkin ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di mana bilangan unsur bagi ruang sampel ini ialah 6.
Kita lihat kepada peristiwa Q, iaitu peristiwa mendapat nombor perdana. Jadi unsur bagi set Q ialah daripada ruang sampel ini, kita lihat nombor perdananya ialah 2, 3 dan juga 5. 2, 3 dan juga 5. Di mana bilangan unsur bagi set Q ini ada 3. Jadi daripada sini kita boleh mengira kebarangkalian peristiwa Q. Jadi dilabelkan sebagai P kurungan Q bermaksud kebarangkalian peristiwa Q bersamaan dengan bilangan kali berlakunya peristiwa Q dibahagikan dengan bilangan kesudahan yang mungkin. Ataupun bilangan unsur set Q bersamaan dengan 3 dibahagikan dengan bilangan unsur bagi ruang sampel 6. Apabila dipermudahkan, kita akan dapat 1/2. Jadi inilah cara mengira nilai kebarangkalian teori menggunakan formula dan boleh diramalkan nilainya. Kita lihat contoh kedua melibatkan kebarangkalian teori. Sebuah beg mengandungi sebiji bola merah, sebiji bola hijau dan sebiji bola biru. 2 biji bola diambil secara rawak satu demi satu dengan pengembalian. So dalam beg ini ada 1 biji bola merah, 1 biji bola hijau dan juga 1 biji bola biru. Bermaksud ambilan yang pertama kita akan mendapat sama ada merah, biru ataupun hijau. Di sini ialah ambilan yang pertama akan mendapat merah atau biru atau hijau atau biru. Oleh kerana dikembalikan ke dalam beg ini, ambilan yang kedua kebarangkalian juga akan mendapat yang sama iaitu merah, hijau ataupun biru. Jadi di sini kita boleh untuk menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, kita boleh menggunakan gambar rajah pokok. Bermaksud, mungkin ambilan pertama akan mendapat merah, ambilan kedua mungkin akan dapat merah, hijau, biru. Mungkin juga ambilan pertama mendapat hijau, ambilan kedua mendapat sama ada merah, hijau ataupun biru. Ataupun mungkin juga berlaku ambilan pertama tadi mendapat biru, ambilan kedua mungkin mendapat sama ada merah, hijau ataupun biru. Jadi semua kesudahan yang mungkin ini kita panggil sebagai ruang sampel. Senaraikan pada ruangan ini semua kesudahan yang mungkin. Yang pertama ini ialah MM. Yang kedua MH, merah hijau. Yang ketiga merah biru. Dan ini pula HM bermaksud hijau merah. Hijau hijau. HB bermaksud hijau biru. Yang berikutnya pula BM bermaksud biru merah. Dan seterusnya biru hijau. Berikutnya ialah biru biru. Jadi semua ini merupakan kesudahan yang mungkin ataupun ruang sampel. Yang kedua, senaraikan unsur-unsur di mana kedua-duanya adalah warna yang sama. Jadi unsur bagi set P ialah warna sama ada merah-merah, merah-merah ataupun hijau-hijau, hijau-hijau ataupun biru-biru, biru-biru. Jadi ini ialah unsur bagi peristiwa mendapat warna yang sama. Yang berikutnya ialah peristiwa Q iaitu warna merah tidak diperoleh. Jadi tiada warna merah. Jadi di sini kita pangkah yang melibatkan warna merah. Jadi yang selain daripadanya unsurnya ialah sama ada hijau, 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 biru, biru, hijau, ataupun satu lagi yang ini ialah biru, biru. Ini merupakan unsur bagi peristiwa dan dapat selain daripada merah. Jadi daripada sini kita boleh mengira kebarangkalian peristiwa P, iaitu kebarangkalian peristiwa P. Bilangan unsur bagi set P tadi, bilangan unsur bagi set P ada 3. Jadi 3 dibahagikan dengan bilangan ruang sampel. Bilangan ruang sampel unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini nilai kebarangkalian bagi peristiwa P ialah 3/9 ataupun diringkaskan menjadi 1/3. Begitulah juga cara yang sama untuk mengira kebarangkalian berlakunya peristiwa Q iaitu bilangan
unsur bagi set Q ada 4 dibahagikan dengan bilangan ruang sampel 9. Jadi kebarangkaliannya adalah 4/9. Kita lihat pula perbandingan antara nilai kebarangkalian eksperimen dan nilai kebarangkalian teori. Jadi untuk memahami kedua-duanya, kita akan buat eksperimen mencari kebarangkalian mendapat nombor 4. Jadi dari segi teorinya, nilai kebarangkalian bagi eksperimen mendapat nombor 4 untuk lambungan biji dadu sebanyak 1 kali. Nilai kebarangkaliannya ialah unsurnya hanya ada 1 sahaja dibahagikan dengan bilangan unsur ataupun bilangan kesudahan yang mungkin ada 6. Jadi 1/6 nilai kebarangkalian teorinya dalam bentuk perpuluhan nilainya ada bersamaan dengan 0.167. Jadi kita akan membandingkan kebarangkalian mendapat nombor 4 melalui kebarangkalian eksperimen yang melibatkan lambungan biji dadu dengan cara banyak kali. Yang pertama ialah lambungan sebanyak 120 kali. Yang kedua ialah lambungan yang lebih banyak ataupun percubaan yang lebih banyak iaitu 1,200 kali. Jadi nilai kebarangkalian ini kita boleh kira dengan melihat kekerapan mendapat nombor 4 ada 21 daripada kesudahannya bilangan percubaannya 120. Jadi nilai kebarangkalian ini dalam bentuk perpuluhan kita akan dapat 0.175. Sekarang kita kira pula kebarangkalian mendapat nombor 4 bagi percubaan yang lebih besar. Iaitu kekerapan mendapat nombor 4 ada 201, bilangan percubaan ada 1,200. Jadi nilai kebarangkalian untuk percubaan sebanyak kebarangkalian 4 untuk percubaan sebanyak 1,200 kali kita bahagikan akan mendapat 0.1675. Daripada sini, bila kita membandingkan dengan nilai kebarangkalian secara teori, percubaan yang lebih banyak semakin menghampiri nilai kebarangkalian secara teori. Jadi ini bermaksud, bagi kebarangkalian eksperimen, semakin banyak percubaan dilakukan, nilai kebarangkaliannya adalah semakin menghampiri kebarangkalian teori. Yang ketiga ialah kebarangkalian peristiwa pelengkap. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A ditandakan sebagai A tanda. Ia merupakan set semua kesudahan dalam ruang sampel yang tidak termasuk dalam set kesudahan peristiwa A. Ini bermaksud kebarangkalian berlakunya peristiwa A jika ditambahkan dengan kebarangkalian bukan peristiwa A keseluruhannya adalah bernilai 1. Jadi untuk mencari kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi A, nilai 1 ditolakkan dengan kebarangkalian peristiwa A. Dan nilai kebarangkalian ini juga terletak di antara 0 dan juga 1. Jadi untuk memahaminya, kita lihat kepada contoh yang pertama. Kebarangkalian hari hujan ialah 3/8. Cari kebarangkalian hari tidak hujan. Jadi hujan merujuk kepada A. Jadi hari tidak hujan maksudnya pelengkap bagi A. Jadi kebarangkalian pelengkap bagi A, kesudahan keseluruhan gabungan kedua-duanya bernilai 1. Jadi kebarangkalian pelengkap bagi A ialah 1 ditolakkan dengan kebarangkalian A 3/8. Jadi nilainya adalah bersamaan dengan 5/8. Ini merupakan kebarangkalian bagi hari tidak hujan ataupun pelengkap bagi peristiwa tersebut. Contoh yang kedua pula, diberi set P ini ialah 1 hingga 10. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set P. Cari kebarangkalian bahawa nombor itu bukan nombor perdana. Jadi katakan peristiwa mendapat nombor perdana ialah B. B unsur bagi set B ialah nombor perdana di sini 2, 3, 5 dan 7. Jadi 2, 3, 5 dan 7. Di mana nilai kebarangkaliannya kita boleh kira kebarangkalian peristiwa B nilainya ada bersama dengan unsur bagi set B ada 4. Dan unsur bagi ruang sampel iaitu set S ini, set P ataupun S, ruang sampelnya ada 10.
Jadi kebarangkaliannya ialah 2/5. Untuk mengira kebarangkalian nombor yang bukan perdana bermaksud pelengkap bagi B. Jadi kebarangkalian pelengkap bagi B ialah keseluruhan nilainya 1 ditolakkan dengan kebarangkalian peristiwa B. Iaitu 1 ditolakkan dengan 2/5. Nilainya adalah bersamaan dengan 3/5. Jadi kebarangkalian bukan nombor perdana ialah 3/5. Bahagian yang keempat ialah kebarangkalian mudah. Dalam bahagian yang terakhir ini, kita akan belajar mengira penyelesaian masalah melibatkan kebarangkalian menggunakan formula yang telah dipelajari sebelum ini. Jadi, antara contoh masalahnya ialah seperti berikut. Terdapat 8 buah buku matematik, 6 buah buku sains dan X buah buku bahasa Inggeris. Kebarangkalian memilih buku matematik secara rawak ialah 4/9. Cari nilai X. Jadi daripada formula kebarangkalian buku matematik bersamaan dengan bilangan buku matematik dibahagikan dengan bilangan ruang sampel. Jadi bilangan buku matematik yang diberi ada 8 dan bilangan ruang sampel ada buku matematiknya 8 ditambahkan dengan buku sainsnya 6 ditambahkan dengan buku bahasa Inggerisnya adalah X. Jadi kita ringkaskan akan dapat ruang sampelnya ialah 14 tambah X. Jadi daripada sini kita ganti masukkan dalam formula kebarangkalian. Bilangan buku matematik 8, bilangan ruang sampel ialah 14 tambah X. Jadi nilai kebarangkalian yang diberi bagi buku matematik ialah 4/9. Jadi daripada sini kita selesaikan darabkan silang untuk mencari nilai X. Darab silang bermaksud 4 didarabkan dengan 14 tambah X. Kemudian 9 didarabkan dengan 8 akan dapat 72. Jadi selesaikan 14 tambah X. 72, 4 ini dipindahkan ke bawah, bahagikan dengan 4. Jadi kita akan dapat sebanyak 18. Jadi 72 bagi 4 akan mendapat 18. Jadi daripada sini X bersamaan dengan 18 ditolakkan dengan 14. Nilainya adalah bersamaan dengan 4. Jadi ini bermaksud buku bahasa Inggeris ada 4 buah. Sekarang kita mulakan dengan soalan latihan yang pertama. Sebiji dadu adil dilambungkan, apakah kebarangkalian mendapat muka dengan 2 bintik? Jadi apabila dadu dilambungkan, ruang sampelnya ialah antara 1 hingga 6, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kebarangkalian untuk mendapat 2 bintik hanya 1 kali sahaja. Jadi nilai kebarangkaliannya adalah 1/6. Jadi jawapannya adalah A. Sebelum cikgu meneruskan soalan yang kedua, pastikan anda telah pun menekan butang like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa doakan semoga Allah mudahkan segala urusan cikgu membuat video pembelajaran untuk anda semua. Jadi kita lihat soalan yang kedua. Dalam satu pertandingan menembak, kebarangkalian Mazlan mengena sasaran dalam setiap tembakan ialah 7/8. Cari kebarangkalian bahawa Mazlan gagal mengena sasaran. Jadi kebarangkalian peristiwa kena pada sasaran atau contohnya peristiwa A itu kena pada sasaran, nilai kebarangkaliannya diberi ialah 7/8. Jadi kebarangkalian gagal mengenai sasaran bermaksud pelengkap bagi A. Pelengkap bagi A bermaksud nilai keseluruhan pelengkap ialah nilai keseluruhan kebarangkalian ialah 1 ditolakkan dengan kebarangkalian terkena sasaran 7/8. Jadi kebarangkalian gagal mengena sasaran 1 tolak 7/8 bersamaan dengan 1/8. Jadi jawapannya adalah B. Soalan yang ketiga, 10 kepingkat dengan integer 1 hingga 10 diletakkan di dalam sebuah kotak. Sekepingkat dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu. Apakah kebarangkalian mendapat nombor perdana? Jadi untuk mengira kebarangkalian mendapat nombor perdana, kita senaraikan dahulu ruang sampel, iaitu nombor integer dari 1 hingga 10.
Jadi ini adalah ruang sampelnya di mana bilangan ruang sampelnya ada 10. Daripada sini kita katakan peristiwa mendapat nombor genap, nombor perdana. Katakan kita namakan sebagai peristiwa P, peristiwa B. Jadi unsur bagi set B, nombor perdana di sini ialah 2, 3, 5 dan juga 7. Di mana bilangan unsurnya ialah 4. Jadi kebarangkalian mendapat nombor perdana, bilangan unsurnya ada 4, dibahagikan dengan ruang sampel ada 10, dirangkaskan akan mendapat 2/5. Jadi jawapannya adalah B, iaitu 2/5. Soalan yang terakhir, sebuah kotak mengandungi 45 biji guli merah dan sebilangan guli kuning. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian mendapat guli merah ialah 3/8. Cari bilangan guli kuning di dalam kotak itu. Jadi untuk memahaminya, kita ambil maklumat penting. Di dalam satu kotak ada 45 guli merah, sebilangan guli kuning. Jadi kita tak tahu bilangannya, gantikan dengan pemboleh ubah X kuning. Jadi maklumat yang diberi ialah kebarangkalian guli merah. Kebarangkalian guli merah bermaksud 45 bilangan guli merah dibagikan dengan ruang sampel ataupun jumlah keseluruhan guli 45 ditambahkan dengan X. Di mana nilai kebarangkalian merah diberi ialah 3/8. Jadi daripada hubungan ini kita boleh mencari nilai X dengan cara mendarab silang. Jadi darab silang 3 didarabkan dengan 45 tambah X bersamaan dengan 45 darab 8. 45 darab 8 kita akan dapat 360. Jadi daripada sini selesaikan 45 tambah X bersamaan dengan 360 bahagi 3. 360 bahagi 3 akan dapat 120. Jadi untuk mencari nilai X, 120 ditolakkan dengan 45. Nilainya adalah bersamaan dengan 75. Jadi X-nya adalah 75 iaitu bilangan gulinya. Jawapannya adalah B. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk tajuk kebarangkalian mudah. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Teruskan menyokong cikgu.